Tuan Yang Pertua, seperti Yang Berhormat sedia maklum, krisis COVID-19 ini telah memenjaskan ekonomi dengan ketara di seluruh dunia. Berdasarkan anggaran Bank Dunia, pandemik COVID-19 ini akan menyebabkan tambahan antara 88 sehingga 115 juta orang terjatuh dalam golongan kemiskinan tegar di seluruh dunia. Pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan kita di Malaysia ini telah menyebabkan peningkatan pengangguran dan dijangka meningkatkan jumlah isi rumah miskin dan miskin tegar di negara kita. Data-data sedang pun dikumpul untuk mengenal pasti kumpulan-kumpulan baru yang jatuh dalam kumpulan miskin dan miskin tegar ini. Setakat 3 Disember 2020, pekerja kehilangan pekerjaan yang menuntut insuran kehilangan pekerjaan adalah seramai 101,385, iaitu lebih tinggi berbanding dengan kira-kira 40,000 pekerja pada tahun 2019 dan 24,000 pekerja pada tahun 2018. 52% daripada jumlah tersebut adalah bergaji 2,000 sebulan dan ke bawah, iaitu kumpulan miskin dan miskin tegar. Kerajaan menyedari kesukaran yang dihadapi oleh rakyat luar bandar dan juga bandar akibat pandemik COVID-19 dan PKP ini. Sehubungan itu, tumpuan akan diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menangani miskin bandar dan luar bandar. Dan berdasarkan kajian berkaitan kemiskinan bandar dan kesejahteraan rakyat, ke atas 500 keluarga di 16 kawasan projek perumahan rakyat PPR wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dilaksanakan oleh UNICEF pada Oktober 2020, kadar pengangguran orang dewasa dalam komuniti adalah lebih tinggi, iaitu 35%. Kadar kemiskinan adalah lebih tinggi daripada tahun lepas, iaitu 1 daripada setiap 2 isi rumah dalam kemiskinan. Untuk makluman Yang Berhormat Tambun, kerajaan sentiasa memantau keadaan kemiskinan dalam kalangan rakyat melalui sistem e-Kasih yang akan kita perbaiki. Kerajaan telah dan sedang pun melaksanakan usaha untuk pemulihan ekonomi dan sosial, merangkumi mengimbangi keperluan ekonomi, sosial dan kesihatan rakyat, terutamanya rakyat yang dikategorikan sebagai miskin. Sebagai antara lain adalah bantuan sosial seperti 2.2 bilion yang telah diperuntukkan untuk bantuan keuangan bulanan persekutuan untuk tahun 2021 berbanding dengan 1.5 bilion pada tahun ini seperti bantuan pada OKU dan lain-lain kumpulan. Kerajaan juga telah pun meneruskan program bantuan sehari hidup yang memberikan manfaat kepada 45 juta orang penerima dengan peruntukan berjumlah 5 bilion ringgit dalam tahun 2020. Sebagai kerajaan yang prihatin, 2 bantuan prihatin nasional ataupun BPN telah diperkenalkan di bawah pakej rancangan ekonomi prihatin dan kita prihatin dengan jumlah peruntukan sebanyak 18.2 bilion ringgit. Dan setakat ini 10.6 juta rakyat telah dimanfaatkan daripada BPN dan 9.86 juta daripada BPN 2. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan akan sentiasa memberikan fokus kepada agenda pembasmian kemiskinan dalam Pelan Pembangunan Negara sehingga kini. Dan sehubungan itu, kerajaan pada 2 September 2020 telah mewujudkan sebuah jawatan kuasa khas Kabinet menangani kemiskinan bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar dan strategi serta inisiatif pembasmian kemiskinan, termasuklah peranan kementerian dan agensi yang terlibat untuk memastikan golongan yang memerlukan mendapat bantuan dan tidak terlepas daripada jaringan keselamatan sosial. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua. Kita ucapkan tahniah dan syabas buat kerajaan yang begitu serius menitik beratkan permasalahan rakyat yang memerlukan. Namun bagi menambah baik ketepatan data kemiskinan, adakah kerajaan akan membangunkan sistem yang lebih realistik ataupun lebih reliable dengan izin selain e-Kasih untuk tujuan rujukan dan juga agihan bantuan kepada golongan masyarakat yang amat-amat memerlukan? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Amat Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tambun, Tuan Ketua. Bagaimana biasa kita tahu bahawa sistem e-Kasih ini telah pun dibangunkan sejak tahun 2007 lagi yang diuruskan oleh ICU ataupun Mampu.
ataupun unit penyelesaian pelaksanaan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya sedar bahawa sistem lama ini tidak berapa berkesan. Sebab itu langkah-langkah untuk memperkemaskan dengan penggunaan teknologi baru supaya data-data itu mestilah lebih tepat, dan usaha dibuat untuk menentukan supaya kaedah baru akan digunakan atas nama e-Kasih juga. Ya, tetapi tidak seperti e-Kasih yang lama, dan saya percaya bila kita laksanakan ini maka segala maklumat yang terperinci di seluruh kawasan di negara kita, baik di bandar ataupun luar bandar ini dapat kita kumpulkan, dan dengan ada jawatan kuasa kabinet yang saya akan pimpin ini, kita akan pastikan supaya kumpulan-kumpulan SASA itu akan dapat kita bantu. Kita sediakan 68 juta untuk tahun hadapan untuk menaik tarafkan sistem pengkalan data e-Kasih ini, Tuan Ketua.